Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina la ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah telah kita bincangkan beberapa perkara, antara lain seperti mana yang telah kita kupaskan bersama, perkara-perkara yang bersangkut paut dalam masalah imam dan juga makmum. Di mana seseorang yang mendirikan solat itu, kalau didirikan solat dalam keadaan lebih ramai jemaahnya, lebih afdal. Dan juga telah kita kupaskan bersama di mana sebaiknya sekiranya solat berjemaah di belakang imam itu adalah mereka-mereka yang mempunyai ilmu, setidak-tidaknya mengetahui hukum ahkam fiqh, mengetahui hukum ahkam solat berjemaah, di mana sekiranya berlaku masalah tertentu, kalau imam terbatal solatnya atau sebagainya, jemaah yang di belakang, yakni makmum yang di belakang imam itu dapat memperbetulkan atau bahkan kalau perlu menggantikan imam. Telah kita kupaskan bersama perkara tersebut, walhamdulillah. Selain daripada itu juga, pada minggu yang lalu telah kita kupaskan bersama antara lain di mana sekiranya seseorang itu mendirikan solat, kemudian datang jemaah yang lain kelewatan. Ya, perkara nokta ketiga ataupun di manakah berdirinya kanak-kanak, telah kita kupaskan bersama di mana kanak-kanak itu urutannya adalah di belakang imam, orang dewasa lelaki, kemudian diikuti dengan kanak-kanak lelaki, kemudian diikuti dengan kanak-kanak perempuan, lalu orang dewasa perempuan. Namun dalam perbincangan kita minggu yang lalu juga telah kita kupaskan antara matlamatnya itu adalah untuk mengelakkan berlakunya interactions ataupun berlakunya percampur adukan di antara jemaah lelaki dan wanita, maka perlu dipisahkan. Akan tetapi pada hari ini di mana masjid telah pun mempunyai ruangan khas bagi kaum muslimat, maka dengan itu memang tiada masalah, tidak akan berlaku percampuran lelaki dan perempuan. Maka tidak mengapa kalau apabila kita masuk ke dalam dewan solat, perlu kita mengisi bahagian hadapan dahulu, bilik khas untuk muslimat. Maka boleh kita mengisi bahagian hadapan, tak semestinya kita mengisi saf belakang. Sebab kalau kita mengisi saf belakang dahulu, kemudian jemaah kemudian datang, mungkin menghalang laluan jemaah yang datang kemudian. Maka itu menunjukkan diperbolehkan bagi jemaah muslimat datang terus maju ke hadapan. Kerana after all bilik itu adalah bilik khas, ruangan khas untuk kaum muslimat, tiada kaum muslimin di situ. Telah kita kupaskan juga pada pertemuan kita yang lalu di mana kalau di sana ada jemaah kanak-kanak. Kalau sekiranya ada kanak-kanak, walaupun kita katakan ada galakan untuk kita pisahkan lelaki dahulu dewasa kemudian kanak-kanak, tetapi pada keadaan dan waktu tertentu, sebagai contoh di Masjidil Haram, kalau kita nak letak kanak-kanak di belakang, boleh katakan besar kemungkinan akan hilanglah budak itu. Nescaya dalam keadaan sedemikian diperbolehkan bagi kita untuk solat bersama anak kita atau sebagainya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini kita akan meneruskan perbincangan
Apa hukum mengerjakan solat secara bersendirian di belakang saf? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, masalah ini timbul adalah kalau sekiranya seseorang itu datang lewat. Sekiranya seseorang itu datang lewat, jemaah sedang didirikan, maka imam berada di hadapan, kemudian ada saf-saf yang lain, kemudian jemaah datang lewat, dia seorang. Jadi apabila dia seorang, dia tengok saf semua dah penuh dah tak boleh masuk selit lagi. Jadi apa yang dia harus lakukan? Adakah dia boleh solat sendirian di situ atau dia perlu tarik orang belakang, orang depan pergi ke belakang supaya dapat dia tunaikan solat bersama? Persoalannya adalah kenapa dia kena tarik orang depan pergi ke belakang? Supaya dalam saf dia taklah seorang diri. Jadi kalau dia seorang diri itu kan kita solat berjemaah. Jadi kalau kita seorang diri itu macam mana nak dikatakan jemaah? Itu persoalannya. Jadi persoalannya boleh tak dia berdiri seorang diri saf yang baru ataupun tidak diperbolehkan. Sebenarnya dalam masalah ini para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan apabila seseorang itu mendirikan solat berjemaah, afdalnya memanglah kalau ada saf yang disusun rapi, semua teratur, rapat-rapat, kalau di luar musim Covid lah, ya. Kemudian ada saf, kita isikan saf pertama penuh, isi saf kedua penuh, isi saf ketiga kalau seorang kita bersama berjemaah. Namun dalam keadaan seperti mana kita katakan ada seseorang yang datang lewat, sebenarnya walaupun kita katakan afdalnya jemaah tu satu saf ada minimum 2 orang, tetapi sebenarnya walaupun dia seorang diri dalam saf jemaah tadi, solat berjemaahnya tadi dikira sah. Tidak semestinya dia kena tarik orang depan pergi ke belakang untuk berdiri bersamanya. Tidak semestinya, tak dituntut. Kalau dia lakukan demikian, mungkin boleh mengganggu jemaah di hadapan untuk pergi ke belakang. Sebenarnya jemaah tu afdalnya pergi ke depan. Sehinggalah kalau di depan tu ada ruang kosong, sebenarnya afdalnya dia tetap bergerak menutupi ruang kosong tadi. Katakan saf depan ada jemaah yang terbatal ataupun ada ruang kosong. Dia saf ketiga tu dia boleh bergerak pergi saf kedua supaya memenuhi saf. Itu yang afdal. Tetapi sekiranya yang datang lewat itu sebenarnya tak perlu dia gostan, mundur, ataupun tak perlu juga seperti yang saya katakan jemaah yang datang sendiri tadi untuk tarik ke hadapan, tarik orang depan pergi belakang menemaninya. Jadi tak semestinya kita lakukan demikian dan tak perlu untuk kita lakukan demikian. Seperti yang saya katakan. Habis Ustaz, kalau kita sendirian dalam saf macam mana? Kita solat niat jemaah, kita dapat berjemaah. Walaupun kita sendirian dalam saf tadi. Kenapa kita sendirian dalam saf? Kerana saf depan tu dah penuh. Bukan pasal kita tidak mahu memenuhkan saf. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW, suatu ketika seorang sahabat Abu Bakrah datang mendirikan solat berjemaah. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat sedang solat. Kemudian beliau datang. Apa beliau datang, tengok apa Rasulullah SAW kemudian Allahu Akbar. Beliau berrukuk. Jadi memandangkan baginda telah rukuk, beliau daripada jauh tadi, kalau dia nak jalan penuhkan saf, tak sempat rukuk. Maka beliau pun rukuk walaupun belum memasuki saf berjemaah tadi. Allahu Akbar. Lalu kemudian beliau bergerak untuk memenuhkan saf. Ini contoh pada jemaah. Dan Nabi SAW tidak menyuruh beliau tadi supaya mengulangi solatnya. Kalaulah solat sendirian di luar saf tadi tak sah, nescaya beliau kena gantikan solatnya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi demikian secara ringkas akan kita kupaskan dan mari kita baca bersama-sama. Penulis mengatakan di muka surat 40, tajuk poin yang keempat, mengerjakan solat secara bersendirian di belakang saf.
Seseorang yang bertakbir di belakang saf lalu masuk ke dalam saf dan sempat mengerjakan rukuk bersama imam, maka hukum solatnya adalah sah. Dari Abu Bakrah bahawasanya, ini ceritanya yang tadi saya sebutkan tadi. Abu Bakrah menceritakan, jadi di mana beliau mengatakan pada suatu ketika dia masuk ke dalam masjid dan Nabi SAW sedang rukuk sebelum dia sampai di saf. Jadi macam kita masuk masjid lah. Kita masuk masjid, imam dah rukuk. Kita tahu, kita kalau dapat rukuk berarti dapat satu rakaat. Kita miss rukuk, tak sempat takbiratul ihram, tak dapat satu rakaat. Jadi apa-apa dia buat agak-agak. Jadi beliau melihat bahawasanya Nabi SAW sedang rukuk sebelum dia sampai di saf. Dia terus bertakbir, Allahu Akbar. Lalu rukuk sambil melangkah ke saf. Jadi beliau itu datang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dapat rukuk bersama imam tak? Alhamdulillah. Kemudian baru bergerak. Dekatkan merapati saf lah. Tapi perbincangan kita adalah solat bermula dengan takbiratul ihram. Jadi dia takbiratul ihram. Ketika dia takbiratul ihram, dia dalam saf ke tidak? Tak dalam saf. Berarti dia seorang diri di luar saf. Demikian para jemaah. Setelah dia pun terus bertakbir dan rukuk sambil melangkah ke arah saf. Setelah selesai solat, beliau menceritakan perkara itu kepada Nabi SAW. Kemudian baginda SAW bersabda, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Baginda mengatakan, semoga Allah SWT menambahkan sifat kecekalanmu. Tetapi jangan diulangi lagi perbuatan tersebut. Jangan diulangi perbuatan itu. Tetapi Nabi SAW tidak menyuruh beliau mengulangi solat. Kalaulah takbiratul ihram di luar saf tadi, seorang diri, tak sah, maka solatnya tadi tak sah. Nabi akan menyuruh mengulangi solatnya. Tapi Nabi SAW tidak suruh mengulangi solatnya, menunjukkan dalil bahawasanya diperbolehkan, bahawasanya sah solat, bahawasanya tidak batal solat seseorang diri secara berjemaah, seorang diri dalam saf. Apatah lagi kalau sebabnya saf telah penuh. Tetapi wala ta'ud, maksudnya jangan diulangi perbuatan sedemikianlah. Nampak daripada awal Allahu Akbar, terus gerak. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Seseorang yang mengerjakan solat bersendirian di belakang saf, menurut jumhur ulama, solatnya adalah sah namun tidak disukai kalau tanpa sebab. Maksudnya kalau saf penuh, kita datang kita datang masjid, safnya panjang begitulah. Dia datang, tengok, kalau dia nak penuhkan saf depan, kat mana saf depan dia? Ujung sana. Jadi beliau nak ke sana takut imam dah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau saya nak pergi ujung saf, nak cukupkan saf, tak sempat ni. Terus dia pergi saf tengah, saf baru, Allahu Akbar, solat sendirian. Sah ke tidak? Sah. Makruh, tak disukai kerana awak sebaiknya memenuhkan saf. Kalau ada peluang penuhkan saf, penuhkan saf. Jadi itu makruhnya. Dibencilah maksudnya. Akan tetapi kalau memang saf dah penuh, dia pergi ke hujung pun memang tak ada tempat, pergi ke kiri pun memang tak ada tempat, afdalnya memang berdua, tetapi memang dah tak ada orang lagi, solat sendirian, sah solatnya. Demikian, menurut jumhur ulama, solatnya sah. Pendapat ini berbeza dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, Ishaq Hamad Ibnu Abu Layla, Waqi' Al-Hasan bin Saleh An-Nakhai dan Ibnu Munzir yang mengatakan, namun ada sebahagian perbincangan, sebab tu sebelum ni kita pernah dengar kata tak boleh kan, sebab ada sebahagian pendapat mengatakan barang siapa mengerjakan solat sebanyak satu rakaat dengan sempurna di belakang saf dalam keadaan seorang diri, maka solatnya batal. Ada sebahagian pendapat yang mengatakan tak sah. Kenapa? Kerana ada dalil yang lain di mana Rasulullah SAW pernah melihat seseorang mengerjakan solat di belakang saf bersendirian.
maka baginda memerintahkan orang itu untuk mengulangi solatnya tadi. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Tirmizi dan sebagainya. Namun susunan hadis Imam Ahmad yang berbunyi, ini saya bincangkan ada pendapat-pendapat yang lain lah. Jadi kita lihat. Pendapat yang lain itu mengatakan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang yang mengerjakan solat di belakang saf seorang diri. Baginda bersabda, hendaklah orang tersebut mengulangi solatnya. Dari Ali bin Syaiban bahawasanya mengatakan Rasulullah SAW pernah melihat seseorang mengerjakan solat di belakang saf. Baginda diam diri sambil memperhatikan orang itu sehinggalah selesai mengerjakan solat. Selepas itu baginda bersabda, ulangi solatmu sebab solat tidak sah apabila dilakukan seorang diri di belakang saf. Jadi ini menunjukkan di sana ada dalil-dalil yang seolah-olah ada yang katakan sah, ada yang tak sah. Ada macam contradictions demikian. Jadi kita lihat ya perbincangan ulama dalam masalah ini. Menurut Imam Ahmad, hadis adalah hasan. Sungguh pun demikian. Jumhur ulama sebenarnya berpegang kepada hadis Abu Bakar dengan menjelaskan bahawasanya dia telah pun mengerjakan sebahagian solatnya di belakang saf. Namun Nabi SAW tidak memerintahkan dirinya supaya mengulangi solatnya. Perintah Nabi SAW supaya mengulangi solat hanya bertujuan untuk memberitahukan perkara sunat agar lebih berhati-hati dan selalu mengerjakan solat perkara yang lebih afdal. Al-Kamal bin Hammam berkata, para imam kami menegaskan perintah yang terdapat dalam hadis yang dua yang terakhir tadi, hadis Wabisah dianggap sunat, sedangkan perintah pula dalam hadis Ali bin Syaiban pula dianggap tidak sempurna apabila melakukan solat seperti itu. Dengan cara demikian, diharapkan kedua-dua hadis ini selari dengan maksud hadis Abu Bakrah yang pertama, di mana dia rukuk lalu dia bergerak. Pada dasarnya tidak ada tuntutan untuk mengulangi solat sedemikian, disebabkan tidak ada perintah yang tegas untuk berbuat seperti itu. Jika seseorang datang dan tidak menemukan tempat kosong pada barisan saf, menurut sebagian ulama berpendapat dia mesti berdiri seorang diri di belakang saf dan dimakruhkan menarik orang lain untuk menjadi teman solatnya. Dibenci, dimakruhkan tarik orang depan pergi ke belakang. Namun menurut semerangan ulama yang lain, orang itu hendaklah menarik orang lain yang faham hukum untuk membuat saf baru di bahagian belakang selepas takbiratul ihram. Orang yang diajar untuk berbuat demikian hendaklah dikendaki untuk mempersetujuinya. Jadi demikian. Jadi perbincangan kita ada ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan kena ulangi atau sebagainya itu adalah anjuran sunat. Maksudnya saya ringkaskan kupasan. Sekiranya seseorang itu datang mendirikan solat, kalau di sana ada tempat yang dapat dia sempurnakan saf, afdal dia sempurnakan saf. Itu lebih afdal. Akan tetapi kalau sekiranya tak ada tempat untuk dia penuhkan saf, maka dia boleh solat sendirian, maka solatnya tadi tetap sah. Apatah lagi kalau memang tak ada tempat, bukan disengajakan. Jadi kita dapat memahamilah. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita faham, alhamdulillah, memang dah penuh saf, datang solat takbiratul ihram, tak mengapa. Masalahnya kadang-kadang orang yang tak faham. Orang yang tak faham, dia cuma belajar satu pendapat yang mengatakan tak sah, engkau solat seorang-seorang tak sah nanti. Tak mengapalah. Yang penting kita memahami dan kita mengetahui. Yang dikatakan tak boleh itu dari segi sunat afdaliyah. Afdalnya jangan solat sendirian. Afdal. Tetapi bukan sampai mengatakan batal solatnya. Kalau batal solatnya, nescaya Nabi SAW akan menyuruh Abu Bakar mengulangi solatnya di mana beliau tadi telah bertakbiratul ihram terlebih dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Ada soalan di sini? Jadi kita dapat memahami di mana kalau dapat kita penuhkan saf, dan kalau sekiranya memang saf dah penuh, sebenarnya tak perlu kita menarik orang daripada depan itu pergi ke belakang. Kalau kita katakan kita sedang berdiri solat, kemudian orang pula tarik kita. Kalau orang tarik kita,
Aku dah belajar. Di sini ada dua pendapat. Mungkin orang yang datang ini dia kurang memahami, atau mungkin orang yang baru datang dia seorang-seorang tu dia berpendapat nak kena ada teman. Maka kita boleh mundur, ghostan, kita temankan dia. Tak ada masalah. Kalau kita dah belajar lah, pasal kita dah tahu. Tetapi kalau kita jadi orang yang datang lewat, maka kita tak perlu tarik orang. Kalau kita tarik orang kat depan, kalau orang tu berilmu, dia mundur, tak apa. Kalau orang tu tak berilmu, kita tarik dia, dia lawan balik. Apa sebab main tarik-tarik pula. Kemudian kita tarik dia, kacau dia. Apa sebab pula dia nak tarik-tarik baju aku ni. Jadi, bikin masalah. Jadi mengganggu lagi. Jadi kalau kita finally tarik dia, okey dia ghostan. Selepas dia ghostan, ruang kat depan kosong pula. Masalah. Ruang kat depan kosong, yang kanan nak kena rapatkan. Yang semua rapat. Kalau orang sebelah tu faham. Kalau orang sebelah tu faham, ni ruang kosong, tak boleh. Perlu dirapatkan. Orang sebelah tu nak kena faham juga. Perlu dirapatkan. Jadi, semakin menimbulkan fawdah, menimbulkan kekecohan. Betul tak? Jadi kita dah tarik dia, kiri kanan orang tu tak faham. Dah rongak tengah-tengah. Macam kita katakan minggu lalu lah. Memandangkan kita dah tarik dia, dia dah ke belakang, orang tak isikan tempat tu, kita pula masuk depan. Kau tarik aku ke belakang, kau ambil tempat aku pula. Aku pula seorang kat belakang. Jadi demikianlah halnya para jemaah. Wallahu a'lam bisawab. Ringkasan, kalau kita dalam hal sedemikian, alhamdulillah kita dah belajar, ini pentingnya ilmu, kita berlapang dada, alhamdulillah ada pendapat yang mengatakan sebenarnya tak batal. Dan apatah lagi dalam keadaan bukan disengajakan, memang saf semua dah penuh. Ya? Wallahu a'lam bisawab. Baik. Meratakan saf dan menutup celah saf yang masih kosong. Ini perbincangan kita. Kalau kita sedang solat, kemudian ini kita bincangkan sebelum musim Covid lah. Di zaman Covid ni sekarang semua hampir banyak perkara dah berubah. Dulu kita katakan ruang kosong tu kita nak kena isikan, kalau tidak di antara tu akan selit syaitan. Sekarang boleh dikatakan semua dah berjauhan dah. Jadi yang berjauhan tu semua dah ada jarak. Jadi perbincangan kita seterusnya ini adalah mengenai hukum sekiranya bukan dalam masalah Covid, di mana secara umum kita disunatkan merapat-rapatkan saf. Baik, penulis mengatakan, seorang imam disunatkan memerintahkan para makmum supaya meratakan saf serta menutupi semua celah-celah yang masih kosong sebelum memulakan solat. Jadi sebelum mulakan solat, selalu kita dengar imam kata apa? Iqtadilu. Jadi imam katakan apa, para jemaah yang dirahmati Allah, rapat-rapatkan saf, sawu sufufakum fa inna tasqiyata sufuh min tamamis salah. Rapat-rapatkan saf, sesungguhnya merapatkan saf itu adalah daripada kesempurnaan solat. Kita dengar imam cakap demikian. Jadi maksudnya kita memang digalakkan untuk merapat-rapatkan saf. Seorang imam disunatkan memerintahkan para makmum supaya senantiasa merapatkan saf serta menutupi semua celah-celah yang masih kosong sebelum memulakan solat. Dari Anas katanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqbilu alaina biwajhi qabla an yukabbir fayaqulu, di mana Nabi SAW sebelum bertakbiratul ihram, baginda akan menoleh ke arah kami. Lalu Nabi mengatakan, tarasu wa'tadilu. Yang bermaksud rapatkanlah saf dan ratakanlah saf. Jadi maksudnya demikian. Jadi Nabi SAW mengingatkan para jemaah supaya merapat-rapatkan saf dan merata-ratakan saf. Rapat berarti kita kena rapatkan saf. Afdalnya apabila kita katakan merapat-rapatkan saf itu
afdalnya adalah kalau dapat sehingga bahu terkena bahu. Rapatkan saf. Dan yang dikatakan meratakan saf, kita kena meratakan straight line. Masalah meratakan saf pula, kadang-kadang kita di luar musim Covid lah seperti yang saya katakan, nak rapatkan saf, rapat. Okey, nak meratakan saf. Dalam nak meratakan saf itu, kita nak kena ikut straight line ya. Straight line tu kita nak ikut telapak kaki kita tu, nak straight kan, semua straight bahagian jari jemari kaki atau bahagian tumit kaki. Ya. Jadi afdalnya kita meratakan saf adalah tumit kita. Jadi tumit kita tu kita straight. Kalau sebahagian masjid memang dia dah ada kapet yang draw line tu. Kat line tu kita pastikan tumit kita kena line. Jadi kalau tumit kita semua kena line, insya-Allah kita akan berdiri straight. Kalau kita nak kenakan kat ujung jemari kaki, ada orang kakinya saiz 7, ada orang saiz 5, ada orang saiz 12. Jadi tak sama. Jadi kita kalau tumit kat belakang semua straight. Ini maksudnya demikian para jemaah. Dan apabila dalam musim Covid ini, apabila kita katakan kita solat dalam keadaan ada jarak-jarak safe distancing dan sebagainya, itu bukan berarti kita tak perlu meratakan saf. Jadi kita kena meratakan saf, tengok kalau masjid yang ada line tetap kita kena pastikan. Sebab saya solat, saya menjadi imam baru-baru ni di beberapa masjid pun kadang-kadang jemaah terkeliru. Memandangkan tengah berjarak-jarak ni, dia pun tak peduli. Tak boleh. Kita ada dua tuntutan. Merapatkan saf, satu tuntutan. Meratakan saf, satu tuntutan. Kalau dapat buat kedua-duanya di luar musim Covid, Alhamdulillah. Memandangkan dalam musim Covid tak dapat satu, lagi satu jangan ditinggalkan. Tak dapat saf, tak dapat rapatkan saf, tapi tetap kena ratakan. Tengok. Dulu waktu ECA dulu kan. Okey, nak kenapa? Straight line, apa namanya? Luruskan barisan. Luruskan barisan, kena luruskan barisan dia straight. Ini contohlah. Demikian para jemaah. Jadi Rasulullah SAW sebelum solat memang biasa membaca atau mengatakan kepada para sahabatnya, tarasu wa'tadilu, yakni rapatkanlah saf kalian dan ratakanlah. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis solat. Ratakanlah saf kalian, sesungguhnya meratakan saf termasuk daripada kesempurnaan solat. Maka Nabi SAW boleh mengingatkan para sahabat untuk meratakan saf, merapatkan saf untuk kita. Maka kita, kalau kita jadi imam, kita pun mengingatkan para jemaah untuk meratakan saf, merapatkan saf dan juga straightkan saf dan sebagainya. Kalau di zaman Nabi SAW apabila baginda menyebutkan sawu sufufakum atau tarasu wa'tadilu, para sahabat semua faham. Tetapi zaman sekarang ini di mana kita orang Melayu, mungkin pakcik atau akak atau sebagainya tak faham, maka kita boleh cakap dalam bahasa Melayu lah. Selain daripada bahasa Arab, kita nak sebutkan, ingat ini bukan zikrullah. Ini untuk mengingatkan. Beza. Zikrullah dan mengingatkan beza. Kalau zikrullah tu kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita faham, dapat pahala lebih. Kita tak faham, tetap dapat pahala zikrullah. Tetapi kalau kita nak ingatkan orang, kita kena ingatkan orang dengan bahasa yang orang faham. Kalau kita nak ingatkan orang dalam bahasa orang tak faham, maka mesej tak kesampaian. Contoh, kita nak kata duduk. Kalau kita cakap bahasa Melayu, orang faham duduk. Kalau kita cakap dengan bahasa Arab, ijlis. Orang tu tengah diri tu. Apa? Ijlis. Kita suruh dia duduk.
Dia faham ini apa ikan bilis. Ijlis tu duduk. Jadi kita nak kena communicate dengan bahasa yang orang faham. Jadi kita nak katakan tadilu tawasu. Jadi kita kena faham, kita kena sebutkan tarasu tadilu dengan bahasa yang jemaah memahami. Kalau tidak, maka itu bukan zikrullah ya, itu hanya memerintahkan, mengingatkan. Dari Nu'man bin Bashir katanya, Rasulullah SAW selalunya meratakan saf kami seperti mana meratakan anak-anak panah. Bahkan imam tu sebenarnya, kalau dah ingatkan para sahabat atau dah ingatkan jemaah supaya meratakan saf, kemudian ada jemaah yang degil ke apa, imam boleh pergi ke tempat dia, rata-ratakan saf. Jadi kalau sekarang cubalah imam katakan kat Masjid Sultan ke, masjid mana ke, dia pergi depan, dia check, okey macam apa, check ghost inspection, apa guard of honor tu pergi check, pergi depan, agak-agak kena komplain tak? Imam ni apa, aku budak bodoh ke? Lalu dapatkan saf. Tapi sewajarnya imam mengingatkan jemaah, dan kalau imam ingatkan jemaah sewajarnya mentaati perintah tersebut. Masalahnya kadang-kadang kita ni tak tahulah angkuh ke, mungkin tak faham lah mungkin ya. Jadi kalau kita tak faham, kalau nak tunaikan solat, jemaah sebelahnya tu boleh ingatkan, yo rapat sikit. Demikian. Rasulullah SAW pernah meratakan saf kami seperti mana meratakan anak-anak panah. Sehingga selepas beliau merasa yakin bahawa kami telah memenuhi perintahnya itu dan benar-benar melaksanakan, barulah solat dimulakan. Pada suatu hari baginda menghadapkan mukanya ke arah kami dan melihat ada seseorang yang menonjolkan dadanya ke bahagian hadapan. Dia ke depan. Maka baginda bersabda, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam lalu mengingatkan orang tadi, hendaklah engkau meratakan saf kamu, atau kalau tidak Allah akan menjadikan kamu senantiasa dalam keadaan berselisih dan bertengkar. Ya, berselisih dan bersengketa. Kita digalakkan merapat-rapatkan saf dalam solat. Kalau kita tak merapat-rapatkan saf dalam solat, dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbang-bimbang di luar solat, umat Islam tak akan dapat bersatu. Akan senantiasa bersengketa, akan senantiasa berjidal, dan itu yang berlaku hari ini. Kerana dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain umat Islam telah meninggalkan solat berjemaah. Betapa ramai di antara kita bekejar-kejar untuk solat berjemaah. Jadi ini menjadi penyebab atau menjadi satu asbab kita tidak bersatu. Kita bersengketa, masyarakat Islam. Kita akan bersengketa dan bersengketa selagi mana kita meninggalkan berjemaah. Kalau kita datang berjemaah sekalipun, kalau kita tidak merapatkan saf di mana umat Islam tu bagaikan satu benteng, satu dinding, maka selagi itu juga hati-hati kita tidak bersama. Maka sebagai permulaan, saya anjurkan diri saya sendiri dan saya galakkan jemaah, sama ada yang ada di dalam bilik ini atau berada di rumah atau sebagainya, cuba usaha membiasakan diri solat berjemaah. Kalau tak dapat 5 waktu, setidak-tidaknya mungkin di waktu malam. Solat maghrib atau solat isyak. Dah balik rumah, dah solat maghrib kat rumah, solat isyak. Penuhkan masjid-masjid. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang kita. Selepas Allah Taala beri ujian kepada kita hampir 1 tahun, sekarang kita telah diberi peluang untuk memasuki masjid solat 5 waktu tanpa perlu rekod. Saya perasan, kalau kita cuba perasan ya, suatu ketika umat Islam tak dapat tunaikan solat berjemaah di masjid, ramai yang merintih. Seolah-olah Allah SWT menutup peluang untuk kita mengabdikan diri kepada Allah di masjid. Bimbang, takut. Kemudian Alhamdulillah Allah Ta'ala benarkan pada ketika itu ada maksimum 50 orang satu waktu.
Tanpa kita sedari pada ketika itu orang pun mula sedar. Ramai atau ada beberapa masjid solat isyak, solat subuh fully book 50. Fully book sampai ada jemaah, alamak nak solat isyak pun tak dapat tempat. Nak solat subuh tak dapat tempat. Subhanallah, dapat lihat. Nak masuk masjid pun macam kita ni sama ada kita dipilih dapat masuk syurga ke tak, dapat dipilih kita sebagai tetamu Allah ke tidak, bimbang dan takut. Fully book. Dan beruntung orang-orang yang senantiasa berusaha. Tetapi alhamdulillah kini sekarang tak perlu register. Memandangkan tak perlu register. Sebelum Allah SWT tutup semula rumah-rumahnya. Sebelum Allah Ta'ala tutup semula masjid-masjid. Mari kita meraihkan solat berjemaah di masjid. Ini contoh para jemaah. Solat isyak terutama sekali paling tidak. Jadi kita tunaikan solat isyak dan kalau dapat solat subuh atau sebagainya. Imam Ahmad dan Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang tidak ada cacatnya daripada Abu Umamah katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Sawu sufufakum wa hadhu baina manakibikum waliyunu fi aidi ikhwanikum wasaddu khalal fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum bimanzilati hadaf." Yang bermaksud, rapatkanlah saf kalian, ratakanlah saf kalian, rapatkanlah antara sesama bahumu, lunakkanlah tanganmu jika berdampingan dengan saudara-saudaramu, dan tutupilah celah-celah saf itu, sebab sesungguhnya syaitan memasuki celah-celah itu tidak ubahnya bagai anak kambing kecil yang memasuki di antara celah-celah. Ini zaman sebelum Covid, di mana kita disuruh rapatkan saf. Tetapi kita pada ketika itu memang tak nak rapatkan saf. Umat Islam memang tak nak bersatu hati. Ada saja perkara yang kita nak khilafkan. Ada saja perkara yang kita nak jidalkan. Tak ada kita nak bersatu dalam sesuatu perkara. Maka sekarang Allah Ta'ala telah takdirkan solat pun dah tak dapat bersama. Dah tak dapat merapatkan saf. Dulu kalian disuruh merapatkan saf, tak nak rapatkan saf. Gelilah, tak selesalah, panaslah. Maka sekarang jangan rapatkan saf. Dah tak boleh rapatkan saf. Nak rapatkan saf pun dah tak boleh dah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Hanya ujian untuk kita renungkan. Kalau sebelum atau insya-Allah satu hari nanti telah kita diberi peluang untuk merapatkan saf ketika solat, maka rapatkanlah saf. Sekarang ini kalau kita dapat solat berjemaah di rumah, rapatkan saf. Dan rapatkan saf seperti yang disebutkan, bahu terkena bahu. Ya, demikian hal. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dan Baihaqi dari Anas bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Atimmu saffa al-muqaddam thumma alladhi yalihi fama kana min naqsin falyakun fi saffil muakhkhar." Sempurnakanlah terlebih dahulu saf yang pertama, kemudian saf yang kedua dan seterusnya. Kalaupun ada barisan saf yang masih kosong, maka hendaklah dia hanya dapat pada bahagian belakang saja. Maka saf pertama, saf kedua, saf ketiga semua perlu disempurnakan. Kalau ada rongak-rongak yang kosong tu, biar yang tak sempurna tu di belakang. Jadi maksudnya kita digalakkan merapatkan saf yang hadapan. Dalam nokta ini, begitu juga ketika solat Jumaat selama ini sebelum musim Covid, kita kadang-kadang masuk tunaikan solat, kita tak mahu solat di hadapan. Kita solat kat tepi pintu, kita solat di bahagian belakang. Mungkin di antara kita tawaduk lah, tak apalah, kita beri utama bahagian depan tu orang-orang yang berilmu. Tetapi di sini tawaduk tak kena tempat. Jadi apabila kita datang awal, sebaiknya kita isi penuhkan saf di hadapan. Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang hasan daripada Ibnu Umar katanya,
di mana tiada satu langkah pun yang lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada langkah yang dilakukan seseorang menuju celah-celah saf yang kosong lalu mengisi kekosongan tersebut. Jadi di sini dapat kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, katakan seseorang itu sedang solat, kemudian di depannya itu dinampak ada kekosongan, dia digalakkan, dituntut untuk maju ke hadapan, isi saf. Walaupun dalam solat. Tetapi kalau belum solat itu, kalau memang ada ruang kosong, ni jemaah satu, jemaah A, jemaah B. Tengah-tengah masih ada kosong, ni masih boleh masuk. Jadi supaya rapatkan saf. Kita pula, kalau ada orang dah masuk tu, janganlah kita dalam hati, Allah dia ni solat sempit gini, susah. Siapa orang tu? Bukan orang luar, bukan orang lain, bukan orang yang dek tu atau dek ni. Kita ni lah. Ingat tak ketika nak solat tarawih, dah position baik-baik, tiba-tiba ada maklum masuk kat tengah pula. Mak Timah masuk kat tengah. Ini dah position baik-baik. Ini fikiran kita, nafsu kita nak lapang-lapang, sedap. Tak, kita tak tahu. Sebenarnya afdalnya adalah merapat-rapatkan saf. Nanti nak lepak-lepak balik rumah, tempat sofa set, lepaklah. Buka kipas, buka aircon, terlentanglah. Kat masjid, rapat-rapatkan saf. Kerana apabila kita merapat-rapatkan saf itulah, antara lain, hati-hati kita pun disatukan. Ingat, ini adalah musim luar COVID. Sekarang Allah Ta'ala dah cabut nikmat tersebut. Kau tak nak rapat kan? Ambil kau. Tak boleh rapat sekarang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. An-Nasa'i dan Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah meriwayatkan daripada Ibnu Umar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menjalin hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskan jalinan hubungan dengannya. Jadi ini semua menunjukkan galakan untuk kita merapat-rapatkan saf. Ada saf kosong kita masukkan, ada saf kosong kita masukkan. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang faham. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak faham, seperti yang saya katakan, kita pun termasuk seperti orang-orang yang demikian-demikian tadilah, yang mengeluh apabila ada teman yang nak masuk in between kita. Kita punya beg jangan letak sebelah. Ni kita bincangkan sebelum musim COVID ataupun kemudian masalah COVID dah habis, dah selesai. Beg kita letak sebelah, pasal apa? Biar position, orang tak boleh masuk. Ni otak kita, letak sebelah beg. Jadi orang lain tak boleh masuk. Beg letak sebelah, syaitan masuk sebelah kita. Jadi beg nak letak kat depan atau sebagainya. Jadi tidak mengganggu perompak ambil. Jadi maksudnya di sini para jemaah, kita perlu faham dan kita perlu beza diri kita yang menuntut ilmu dengan orang lain yang tak menuntut ilmu. Kita bukan nak sombong, bongkak, takabur dengan ilmu yang kita miliki, bukan. Tetapi maksudnya apabila kita menuntut ilmu, perlu ada perubahan. Ilmu bukan hanya kita setakat belajar. Ilmu kita memahami, dan apabila kita memahami, kita mengamalkannya. Ada perbezaan orang yang datang belajar dengan orang yang tak belajar. Kalau kita yang belajar dengan orang yang tak belajar, sama saja, bimbang-bimbang ilmu kita tak barakah. Kadang-kadang kita lihat sebahagian majlis ilmu, ramai ribuan orang datang. Ribuan yang datang dan ribuan yang pulang, lepas datang, mungkin ketawa-ketawa atau sebagainya, pulang sama saja. Bahkan pulang kemudian balik rumah, mungkin derhaka dengan ibu bapa, atau mungkin derhaka dengan suami, atau tanggungjawab tetap tidak dilaksanakan, atau sebagainya. Tak ada perubahan dalam dirinya. Jangan. Kita tak nak macam itu. Kita berdoa, ya Allah kurniakan aku ilmu walau sedikit tetapi dapat aku amalkan. Ilmu yang diberkahi. Betul tak? Ini yang kita nak. Kita belajar sedikit, terus kita amalkan. Kita belajar sedikit, terus amalkan. Transform. Ini bentuk. Ini yang pembentukan begini yang kita nak.
Jadi walaupun kita dah baru belajar sedikit, kita amalkan. Belajar terus kita amalkan. Ilmu kita barakah insya-Allah. Dalam apa juga hal. Perkara sunnah-sunnah Nabi SAW yang sedikit yang kita dah belajar, baru aku tahu tadi, terus amalkan. Contohlah apa juga perkara lah. Sama dalam bab ibadah ataupun dalam masalah-masalah yang lain. Sekumpulan ulama hadis selain Imam Bukhari dan Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah katanya, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar mengerjakan solat bersama kami, lalu baginda bersabda, Ala tusaffu kama tusafful malaikah inda rabbiha? Tidakkah kalian ingin bersaf sebagaimana para malaikat bersaf, melakukan saf, menyempurnakan saf di hadapan Allah? Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat bersaf, melakukan saf, menyempurnakan saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda SAW menjawab, yutimuna saffal awal wa yatarasu fi saf. Rasulullah SAW menjawab, mereka menyempurnakan terlebih dahulu saf pertama serta merapatkan dengan baik. Jadi para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala merapatkan saf yang pertama dahulu. Tetapi seperti yang saya katakan, selalunya kita masuk masjid, solat waktu atau solat Jumaat atau apa, kita nak jadi seperti para malaikat merapatkan saf di sisi Allah atau kita nak terkebelakang. Jadi kalau kita nak demikian, kita terus mulai sekarang ataupun kemudian selepas COVID nanti atau di mana jua, kita masuk dengan tawaduk, kita jalan isi saf yang depan. Selagi mana ada saf kat depan, kita isi. Kerana dua sebab. Pertama, ikut sunnah Nabi SAW dan mentaati perintah Nabi. Kedua, kita niatkan, aku lakukan demikian supaya memudahkan jemaah yang datang lewat. Jadi kita dapat dua jenis pahala. Mentaati perintah Nabi, kedua, memudahkan jemaah yang lain. Kalau kita datang kemudian kita terus duduk kat belakang, kita tak mentaati perintah Nabi, tak ikut sunnah. Kedua, jemaah datang lewat, dah penuh belakang. Kemudian terpaksa melangkah-langkah bahu untuk maju ke hadapan. Kemudian ada jemaah datang nak maju ke hadapan, kita marah pula. Ni apa ni datang lewat nak langkah-langkah. Awak tak nak masuk ke depan. Jadi macam mana? Ini contoh para jemaah. Kita bincangkan dalam keadaan di mana di luar musim COVID yang kita tahu selama ini perkara sedemikian berlaku. Jadi maksudnya apabila keadaan telah sempurna kelak, ini adalah perkara-perkara untuk kita renungkan, untuk kita menyempurnakan saf dan melakukan apa yang terbaik insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, perkara seterusnya. Galakkan supaya mengisi saf pertama dan berada di saf yang sebelah kanan. Mengenai saf pula, saf kita dituntut untuk saf yang ke depan, kemudian yang ke depan. Saf yang terbaik adalah saf yang pertama. Sebelah kanan. Kemudian saf yang pertama sebelah kiri. Kemudian saf yang kedua sebelah kanan. Saf yang kedua sebelah kiri. Ini tuntutan yang afdaliyahnya. Jadi kita sebaiknya mengisikan saf yang ke hadapan. Dan kalau keduanya sama, contoh saf depan dah penuh. Kemudian saf belakang imam, 3 makmum, 3 makmum. Ya. Tengah ada satu lagi makmum. Total 3, 3, 6, 7. Jadi belakang imam, directly belakang imam 1, kanan 3, kiri 3. Kita masuk memandangkan sedemikian, kita utamakan yang kanan, masuk yang keempat, yang sebelah kanan. Kalau yang ke kanan dan yang keempat, kita masuk sekarang. Mana nak isi? Kalau yang ke kiri, nombor 4. Kalau kita masuk ke kanan, nombor 5. Sekarang dah 4 dah. Betul kan? Jadi dalam keadaan ini, di antara kanan dengan kiri, kita utamakan yang kiri. Balancekan dulu. 4. Baru maksudnya kalau semua level, semua sama ramai bilangan jemaah, kita utamakan yang kanan. Kemudian baru yang ke kiri.
Jadi di sana ada galakan supaya mengisi saf pertama dan juga berada di saf yang sebelah kanan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan sebelum ini di mana baginda bersabda, "Lau ya'lamu nasu ma fin nida' was-safil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimmu alaihima lastahamu." Seandainya manusia mengetahui pahala yang tersedia lagi bagi mereka yang memenuhi panggilan azan dan juga saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehinya melainkan cara diundi, nescaya mereka akan merebut walaupun dengan cara undian. Hadis yang pernah kita ambil. Maksudnya apa? Kita dah belajar hadis ini. Kalaulah manusia tahu apa yang ada fadilat, ganjaran kepada dua perkara ini, akan kita rebut. Kalau tak dapat bersetuju, kalau perlu undi, kita undi. Apa dia? Dua perkara. Satu, melaungkan azan. Kedua, saf pertama. Kalau kita dah tahu ganjaran dan fadilatnya, nescaya semua akan merebut. Kalau kita tahu ganjaran dan fadilat, contoh, besok Kak Coates atau Harvey Norman katakan, televisyen 52 inci akan dijual $1. 100 set only. Latest model, 4D. Oh, apa yang berlaku? Buka pukul 10 pagi, besok 10 malam orang dah beratur. Pasal apa? Kalau kita tahu dan mereka tahu nilai tersebut dah beratur dah. Betul kan? Kalau kita tahu tetapi kita ambil ringan. Apa yang ada pada laungan azan, kita akan merebut untuk laungkan azan. Untung orang-orang yang melaungkan azan. Kenapa? Pernah kita bincangkan. Orang yang melaungkan azan adalah hamba-hamba Allah yang dipilih. Kerana dia berdakwah kepada umat manusia. Dalam keadaan yang lalai, orang semua sibuk. Hayya ala salah, marilah solat. Diajak orang tunaikan solat. Hayya alal falah, mari menuju kejayaan. Setiap kali dilakukan azan, dia berdakwah. Subhanallah. Bukan hanya dia berdakwah itu. Dalam keadaan manusia lalai, dalam keadaan umat Islam ditindas, agama Islam dikotak-katik, muazzin ini akan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Muazzin ini akan lakukan, Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Di corong-corong masjid. Siapa dapat buat demikian? Subhanallah. Cuba seperti yang saya sebutkan. Kita berani pergi MRT station, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berani? Tak berani. Mana boleh buat demikian, habis kena tangkap. Tapi kalau kat masjid itu, berdekatan dengan MRT, laungan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kat MRT ni station dapat dengar. Contohnya, kat masjid mana terdekat dengan MRT station? Example, dekat dengan masjid sini kita ni. Masjid Wak Tanjung. Dulu laungan azan daripada Masjid Wak Tanjung dapat dengar daripada Paya Lebar MRT. Masjid Darul Aman dapat dengar daripada Eunos MRT. Ataupun kalau tak kat MRT pun, orang lalu lalang kat situ dapat dengar laungan azan. Setiap orang yang dapat dengar laungan azan, di hari akhirat kelak dia tak ada hujah, tak ada dalil. Dia tak dengar seruan untuk mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk yang bernyawa, daripada burung-burung, daripada apa juga insek, daripada apa juga pohon, setiap makhluk akan naik saksi di sisi Allah Taala di hari akhirat kelak. Orang ini telah menyampaikan dakwah, la ilaha illallah, hayya 'alas solat. Dan setiap apabila kita ajak hayya 'alas solat, marilah solat, setiap orang yang sahut seruan itu tunaikan solat, muadzin yang ajak dia dapat pahala. Subhanallah. Muadzin yang ajak orang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, orang semua sahut seruan dia, muadzin dapat pahala. Kalau kita tahu ganjaran sedemikian, kita akan rebut peluang tersebut. Kalau tak dapat undi, perlu undi kita undi. Ini contohlah. Demikian para jemaah. Jadi ini
adalah ganjaran dan fadilat orang yang melaungkan azan. Cuma satu perkara yang penting, yang melaungkan azan, ketika nak melaungkan azan, perlu jaga baik-baik. Sebelum melaungkan azan, ingat ini dakwah. Elakkan daripada ketika melaungkan azan, sedap juga aku laungkan azan. Rosak. Oh, aku ni laungan azan ni mendayu tak? Agak-agak orang dengar dia puji tak? Habis, rosak. Jadi ingat ketika nak laungkan azan tu, mohon perlindungan Allah daripada gangguan syaitan. Ini dakwah. Ketika dia takbir Allahu Akbar, laungkan takbir Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika laungkan asyhadu alla ilaha illallah, anggap ini satu peluang untuk dia menyeru kepada seluruh alam. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Hayya ala salah, mari menuju kejayaan. Mari menunaikan solat. Hayya alal falah, mari menuju kejayaan syurga yang Allah janjikan. Penting untuk dia ketika sampaikan tu, perbetulkan niat. Kalau tak, rugi. Ini contoh para jemaah. Ya. Jadi maksudnya kalau dalam hadis ini, kalaulah manusia itu tahu apa ada ganjaran pada laungan azan dan saf pertama. Jadi ini adalah rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tahu, dia akan merebutnya. Kalau tak dapat, walau dengan cara undi, kita akan nak undi supaya mendapatkan ganjaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat sebahagian sahabatnya yang tidak mahu maju untuk mengisi kekosongan saf pertama, maka baginda menjelaskan, majulah dan ikutilah aku, manakala orang-orang yang berada di belakangmu harus mengikutimu juga. Ingatlah suatu kaum yang senantiasa suka berada di belakang, itu tentunya akan dibelakangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita suka sentiasa di belakang, Allah Ta'ala akan membelakangkan kita. Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna 'ala mayamin as-sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa mencucuri rahmat dan memohonkan rahmat ke atas orang-orang yang mengerjakan solat di saf yang sebelah kanan. Ya, maksudnya ini keutamaan saf kanan berbanding dengan saf kiri. Dan hadis yang terakhir, Imam Ahmad dan Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abu Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi rahmat serta mendoakan supaya diberi rahmat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Jadi Allah Ta'ala dan para malaikat mendoakan dan merahmati orang-orang yang berada di saf pertama. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa 'ala tsani?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saf yang kedua? Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Allah Ta'ala dan para malaikat merahmati mereka-mereka yang berada di saf yang pertama. Para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wa 'ala tsani?" Bagaimana dengan saf kedua ya Rasulullah? Kemudian baru Nabi mengatakan, "Wa 'ala tsani." Dan begitu juga Allah dan para malaikat merahmati mereka yang berada di saf yang kedua. Tetapi saf pertama diberikan beberapa ganjaran yang lebih. Ini contoh para jemaah di mana kita digalakkan untuk mendirikan solat berjemaah di saf yang pertama. Kita masih lagi bincangkan mengenai imam dan makmum. Nokta yang terakhir, kita habiskan perbincangan. Mengulangi bacaan takbir intiqal, tabligh, yakni tabligh di belakang imam. Apa maksud tabligh? Tabligh ni maksudnya apa? Kita pernah dengar apabila solat berjemaah didirikan, imam kata Allahu Akbar. Kemudian Bilal Allahu Akbar. Kemudian imam kata Allahu Akbar. Bilal pun Allahu Akbar. Kemudian imam Sami Allahu liman hamidah. Bilal Rabbana walakal hamd. Itu tabligh.
Apa hukum mengucapkan tabligh? Tabligh ini para jemaah yang dirahmati Allah, tujuan asalnya itu adalah untuk membantu jemaah-jemaah yang mungkin tak mendengar pergerakan imam. Di zaman Nabi SAW tak ada mikrofon. Jadi kalau suara imam itu kat depan, mungkin kalau saf sampai saf ke-10 ke saf ke-20 mungkin boleh dengar. Jauh lagi tak dengar. Itu mungkin tujuannya supaya orang yang saf yang tengah-tengah tu dia bertabligh untuk membantu teman-teman yang kat belakang lagi. Jadi itu tujuannya. Atau katakan suara imam tak kedengaran, maka muazzin tadi Bilal boleh bantu untuk bangkit, luangkan, kuatkan suara, pergerakan. Sebab kadang-kadang imam rakaat pertama baca suratul Fatihah, kemudian membaca surah yang panjang. Nafas pun dah agak tercungap ataupun kadang-kadang dah penat. Jadi ketika dah selepas baca surah, lalu beliau pun Allahu Akbar. Pelan. Jadi di sini tugas muazzin atau orang yang nak bertabligh tadi, dia bantu imam punya suara Allahu Akbar. Jadi orang yang jauh tu pun dapat dengar. Ini tujuan sebenarnya. Jadi kalau itu tujuannya, diperbolehkan. Diperbolehkan dan disunatkan kalau ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, maka sunat tadi gugur. Tak ada keperluan. Jadi kita kena tengok pada keadaan. Kalau memang diperlukan, bukan hanya tabligh itu dilakukan oleh Bilal, muazzin. Kalau jemaah tu sampai 100 saf, pertengahan-pertengahan tu pun boleh ada satu orang untuk laungkan takbir. Kalau memang tak ada mikrofon. Tetapi zaman sekarang dah ada mikrofon. Bilal imam kat depan. Imam kata Allahu Akbar. Masjid yang penuh bagaimana sekalipun tetap dengar speaker. Maka nescaya tuntutan untuk bertabligh dah tak ada di situ. Jadi kita kena tengok pada keadaan. Penulis mengatakan, disunatkan memberi isyarat atau mengulangi bacaan takbir, yakni bertabligh, di belakang imam selama diperlukan. Seperti yang saya katakan, kalau memang ada keperluan. Misalnya, suara imam tidak dapat didengar oleh makmum yang berada di saf belakang. Namun, jika suara imam dapat didengar oleh seluruh makmum, maka menurut kesepakatan ulama mazhab, perbuatan seperti ini tidak digalakkan. Ya, ada yang mengatakan bid'ah yang dimakruhkan. Ringkasan, ianya tak digalakkan. Jadi kalau kita menjadi seorang muazzin, kita menjadi seorang Bilal, kalau imam punya suara hari ini dah pakai mikrofon, dah tak perlu kita bertabligh. Tabligh seperti macam kata tadi, laungan kita kuatkan suara kita. Apatah lagi imam baca contohnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tak perlu. Ini macam nak sedap-sedapkan macam ada iringan gitu. Tak perlu. Pasal kita sedang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang sujud kepada Allah, sedang beribadah. Apatah lagi kadang-kadang boleh mengganggu. Jadi imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu imam suara macam sama pula. Jadi kalau Pak Bilal pula lambat, imam Allahu Akbar, ada dua takbir. Ini dah rukuk ke belum rukuk? Jadi pening kepala. Jadi kita kena faham keadaan sedemikian. Secara umum tak digalakkan kalau tak ada keperluan. Walaupun di Mekah, kalau mikrofon dah kuat, maka tak ada keperluan. Kat Mekah atau kat Madinah, kat mana sekalipun, kadang-kala sebahagian perkara itu sebagai manusia ada kesilapan dan kesalahan. Di Mekah dan di Madinah, di Arab Saudi, di Mesir, di Jordan, di mana sekalipun, mereka bukan maksum. Setiap di antara mereka ada kelemahan atau ada perkara-perkara yang mungkin boleh diperbaiki. Jadi yang penting kita berdasarkan hadis Nabi SAW, tuntutan, dan kita tengok memang ada keperluan, silakan.
Kalau dah tak ada keperluan kerana telah ada mikrofon, maka tiada keperluan di sana. Wallahu a'lam bisawab. Dengan demikian telah habis perbincangan kita dalam masalah solat berjemaah. Pada pertemuan akan datang kita akan pindah kepada bab seterusnya, bab masjid. Tapi mungkin ada banyak perkara-perkara yang lain yang mungkin kita belum faham atau mungkin tak sempat kita bertanya dalam bab solat berjemaah. Mungkin pada minggu hadapan sebelum kita pindah ke dalam bab yang seterusnya, kita boleh ulang kaji atau sekiranya ada soalan-soalan, kita buat soal jawab umum untuk kita mengupas atau juga memperhalusi perkara-perkara yang perlu kita perhaluskan bersama. Wallahu a'lam bisawab. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Sebelum saya menutup majlis, kalau di sana ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah kalau ada soalan. Silakan. Kalau mengaji azan bagus lah. Orang kata, wah azan bagus. Yang Selepas kita laungkan azan, orang kata alamak azan power. Pertama sekali sebelum kita laungkan azan, kita baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perbetulkan niat. Allahumma ij'al a'mali khalisatan liwajhikal karim wa la taj'al a'mali liriya' wa sum'ah. Jadikanlah ya Allah, jadikanlah amalan-amalanku semata-mata untuk mencari keridaan-Mu, bukan kena riya', bukan kena sum'ah. Okey, kita perbetulkan. Dan ketika laungkan azan, ketika kita baca seperti yang saya katakanlah, laungkan Allahu Akbar, kita cuba menghayati Allah Maha Besar. Ketika kita laungkan hayya 'alas solah, niatkan marilah solat, hayya 'alas solah. Jadi kita jaga diri kita. Kemudian orang nak puji itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang puji kita, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya kita hanyalah dengan kuasa Allah. Orang kalau puji kita, suruh dia cakap Masya Allah. Awak laungan azan sedap, Masya Allah. Suruh dia sebut Masya Allah. Kalau tak nanti tak nak kena ain pula. Besok tiba-tiba sakit tekak pula. Ini contoh ya. Jadi kita jaga jangan sampai kita laungkan azan. Begitu juga dalam bab kita jadi imam, jangan hanya atau mencari-cari, menanti-nanti kepujian orang. Aku jadi imam ni mesti orang solat mesti khusyuk. Mesti penuh dengan penghayatan. Ini sebab tu kadang-kala dibimbangkan sebahagian solat itu tidak dapat membentuk. Kita solat malam, kita solat dan sebagainya, tetapi masih lagi tidak dapat membentuk diri kita. Solat kita tidak dapat bimbang-bimbang, ibadah kita kurang keberkahan dan sebagainya. Jadi ikhlas tu sangat penting pada jemaah. Ikhlas dan menuruti sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kalau di masjid, saf tamu tak sudah penuh betul, tamu ujung sudah penuh. Masuk makan, kita baru masuk. Kalau perlu kita nak slip, kalau kita tengah, kita nak bikin saf yang ketiga lah. Jadi kita kat dalam ni, kita tengah. Kalau sekiranya saf dah penuh, okey, memang saf dah penuh, kita nak kena buat saf baru. Di mana kita nak utamakan? Nak utamakan kanan atau kiri? Kita utamakan, kalau kita first person, utamakan tengah. Imam berdiri di mana, kita utamakan kita akan start tengah tu. Kemudian the next person datang, kanan. The next person datang, kiri. Kanan, kiri. Demikian. Silakan. Ada soalan yang lain? Ustaz, kalau yang orang yang mesti duduk kursi macam mana? Okey, baik. Soalan yang baik. Orang yang duduk kerusi, bagaimana? Kalau dia duduk kerusi, sebaiknya kalau dapat dia buat saf khas untuk orang duduk kerusi. Kalau tidak pun, kalau dia buat kerusi, sebaiknya dia buat saf yang di hujung sekali. Supaya tak mengganggu saf yang lain tengah-tengah atau sebagainya. Jadi dia make saf yang hujung ataupun tempat yang hujung, jadi saf dia berada di hujung. Tak mengapa. Selain daripada itu, mengenai orang yang duduk kerusi itu, kadang-kala masalahnya adalah kat mana dia nak letak kerusinya tadi. Okey. Katakan kerusinya tadi saf begini ya. Okey. Orang berdiri adalah ni kaki kan. Kita dah kata tumit di belakang.
Jadi kalau kerusi dia nak duduk situ, ini saf. Jadi kerusinya itu dia kena kakinya atau roda wheelchairnya tu yang perlu kita straightkan. Itu berarti kalau dia duduk atau kalau dia berdiri, dia akan berdiri di sini. Tak mengapa. Ini lebih sempurna. Ini saf berikutnya. Kalaulah dia buat kerusi begini, akan mengganggu jemaah belakang. Kalau dia nak katakan dia nak, kalau dia berdiri straight line, kalau dia berdiri straight bersama jemaah yang lain, berarti kerusinya ke belakang. Kalau kerusinya ke belakang, kat belakang jemaah akan ada melopong. Jadi di sini, kalau dia duduk, maka kerusinya dia ke depan kan. Kalau dia berdiri, memang dia ke depan, tetapi ini ruangan safnya. Okay, yang ni saf orang depan. Ini cara yang terbaik. Okay. Masalah seterusnya adalah kalau orang yang duduk pakai kerusi itu, ketika dia solat, adakah dia dituntut untuk berdiri takbiratul ihram atau dia boleh terus duduk bertakbiratul ihram? Bagaimanakah kalau orang yang tak duduk kerusi pula, dia datang, dia terus duduk di bawah, katakan duduk di bawah, atau takbiratul ihram tersebut dia kena berdiri. Itu ada perbincangan lain. Macam saya katakan, kita sambung perbincangan dalam bab solat jemaah dalam masalah-masalah begini nanti pada minggu hadapan. Ada perkara-perkara yang lain yang perlu kita bincangkan dan kupaskan mengenai perkara-perkara yang exceptional cases, perkara-perkara yang mendatang dan seterusnya yang boleh kita kupaskan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Untuk itu sampai di sini saja untuk pengajian kita. Sebentar saya cek di online ada soalan-soalan yang ada yang ditanyakan ke tidak. Ada yang bertanya, pahala saf pertama yang dikatakan ini untuk wanita juga jika solat di kawasan khas untuk wanita. Jadi kalau kita katakan saf yang pertama itu adalah untuk lelaki afdalnya, tetapi saf untuk perempuan boleh dikatakan secara umum saf yang lebih jauh untuk perempuan itu lebih afdal. Itu kalau kita bersama lelaki dan perempuan. Tetapi memandangkan lelaki dan perempuan mendapat, kalau ada tempat yang khas tertentu, maka bagi perempuan tempat yang khas tersebut, maka tak ada membezakan untuk yang di depan atau yang di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa itu saja perbincangan kita. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.